Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan pembentangan untuk tugasan ketiga bagi tugasan pentaksiran berterusan bagi kursus BMMB 3113 iaitu Perkamusan, Peristilahan dan Penterjemahan Bahasa Melayu. Okey, kursus ini kami diajar oleh Encik Muhammad Faizul Hafiz bin Abdul Razak. Okey, kita teruskan dengan isi kandungan. Kami akan memulakan pembentangan kami pada hari ini dengan pengenalan, disusuli oleh isi-isi tugasan yang kami diminta untuk bentangkan dan diakhiri dengan kesimpulan. Okey, soalan yang kami dapat dan kami diminta untuk bentangkan ialah skema tata cara pembentukan istilah dalam bahasa Melayu. Okey, kita mulakan dengan pengenalan. Okey, menurut Kamus Dewan, istilah ialah perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Menurut Awan Sarian pula pada tahun 2022, pembinaan istilah bahasa Melayu merupakan suatu usaha dalam menggumbal istilah bagi mengisi peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebahasaan rasmi dan ilmu. Okey, kita masuk kepada isi pula. Isi yang pertama iaitu skema yang pertama iaitu penggabungan kata. Penggabungan kata ataupun dalam kata lain iaitu kata majmuk. Okey, skema ini dia melibatkan penggabungan dua atau lebih kata untuk membentuk sebuah istilah baru. Seperti yang kita dapat tahu, kata majmuk ni kan kita menggabungkan dua atau lebih perkataan ataupun kata untuk membentuk satu perkataan baru ataupun istilah. Yang kita dapat sebagai contoh kita ambil perkataan bola dan perkataan sepak. Maknanya ada dua perkataan yang berbeza bila kita gabungkan ataupun kita jadikan dia sebagai kata majmuk, kita akan jadi satu perkataan baru iaitu bola sepak. Okay, dari segi peristilahan pula, kata majmuk istilah khusus. Kata majmuk istilah khusus ni terbentuk daripada perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada istilah-istilah tertentu dalam sesuatu bidang ilmu. Selalunya kata majmuk istilah khusus ni digunakan dalam bidang sains, matematik, geografi dan sebagainya. Saya akan memberikan beberapa contoh kata majmuk istilah khusus ni. Yang pertama iaitu perkataan kertas kerja. Okey, saya bagi tahu perkataan kertas kerja ni dia terdiri pada dua perkataan yang berbeza iaitu perkataan kertas yang kita tahu. Kertas ni ialah ataupun helaian yang kita digunakan untuk menulis lah di dalamnya. Dan kerja kita dapat tahu kerja ni adalah perkara yang kita buat, sesuatu benda yang kita buat. Masa seperti aktiviti kita panggil itu sebagai kerja. Bila kita majmukkan dua perkataan ni untuk membentuk satu istilah yang digunakan dalam bidang tertentu, seperti perkataan membentuk perkataan kertas kerja. Kita dapat tahu kertas kerja ni ialah kertas kerja yang kita buat untuk macam seperti kita nak melaksanakan sesuatu aktiviti, kita kena buat kertas kerja dulu baru kita dapat laksanakan aktiviti tersebut. Okay, daripada istilah sains pula, dia gunakan perkataan tabung uji. Maknanya kata tabung uji ni kita gabungkan dua perkataan yang berbeza. Tabung, kita tahu tabung ni kadang-kadang tabung ni kita mungkin ada bekas untuk kita letak sesuatu. Dan uji ni kita gunakan, maksud dia kita perkataan yang kita pekerjaan yang kita untuk menguji sesuatu, macam kita nak membuat eksperimen, kita kena uji dulu. Okey, bila kita gabungkan majmukkan dua perkataan ni membentuk tabung uji, maknanya tabung uji ni ialah alat yang digunakan untuk menguji sesuatu. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya ialah skema yang kedua iaitu skema pinjaman kata. Skema ini melibatkan pengambilan kata dari bahasa lain dan disesuaikan dengan aturan bahasa Melayu. Okey, penyesuaian istilah bahasa Inggeris agar memiliki dan bentuk bahasa Melayu. Pinjaman kata ni maksudnya kita menyesuaikan bahasa lain seperti sebagai contoh bahasa Inggeris untuk dia memiliki ataupun memberikan sifat dia untuk membentuk
dia sebagai mudah difahami oleh penutur bahasa Melayu. Maknanya kita boleh kata kita translatekan dia ataupun kita tafsirkan dia kepada bahasa Melayu supaya mudah difahami oleh orang Melayu. Demi keseragaman, bahasa yang paling banyak digunakan iaitu kita boleh tahu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini ialah bahasa Inggeris menjadi sumber utama. Melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris. Mungkin ada perkataan-perkataan yang kita tak dapat jumpa dalam bahasa Inggeris. Mungkin bahasa Inggeris tak gunakan, kita boleh ambil pada bahasa lain. Tapi sumber rujukan utama kita mestilah kita gunakan bahasa Inggeris. Okey, ni adalah contoh-contoh perkataan yang kita dapat daripada proses pinjaman ni yang digunakan daripada langkah ataupun perkara utama itu dari segi penyusunan ejaan. Kita dapat tengok perkataan structure. Structure ni kita sesuaikan ejaan dia supaya dia lebih dekat ataupun lebih rapat, lebih mudah difahami oleh penutur bahasa Melayu. Kita tukar kepada struktur. Maknanya kita ejaan dia kita ubah macam structure kita bahasa Inggeris. Structure kita C tu dia bunyi pada bunyi K. Maknanya kita ejaan kita boleh ubah C tu kepada K untuk kita lebih dekatkan lagi dia dengan apa istilah ataupun kefahaman penutur bahasa Melayu. Okey, seterusnya daripada segi tanpa perubahan ejaan, maknanya kita ambil bahasa Inggeris tu betul-betul ambil. Kita tak ubah satu perkataan pun daripada perkataan tu. Maknanya sebagai contoh perkataan magnet. Magnet kita guna dalam sains. Mana magnet ni kita tak ubah pun perkataan dia daripada bahasa Inggeris tu. Kita hanya gunakan ejaan yang sama. Maknanya kita tak ubah langsung ejaan yang digunakan dalam bahasa Inggeris tu. Seterusnya ialah skema ketiga iaitu kata terbitan. Skema ini melibatkan penambahan awalan ataupun akhiran pada kata dasar untuk membentuk istilah baharu. Terdapat beberapa bentuk kata terbitan. Pertamanya ialah kata terbitan berawalan, iaitu unsur imbuhan yang ditambahkan pada bahagian hadapan bagi kata dasar. Contohnya, imbuhan ber dalam bersenam, iaitu imbuhan ber tambah senam jadi bersenam. Seterusnya ialah kata terbitan berakhiran, iaitu unsur imbuhan yang hadir selepas kata dasar. Contohnya, imbuhan an dalam makanan, iaitu makan tambah dengan imbuhan an jadi makanan. Contoh yang seterusnya ialah imbuhan kan dalam kembalikan. Kembali tambah imbuhan kan jadi kembalikan. Selain itu, ada juga kata terbitan berartitan, iaitu imbuhan yang hadir secara melingkungi kata dasar, iaitu dua bahagian imbuhan yang hadir serentak pada awal dan akhir perkataan. Contohnya, imbuhan men, kan dalam mendebarkan, iaitu men tambah debar dan tambahkan jadi mendebarkan. Seterusnya ialah imbuhan per dan an dalam pendidikan. Kata dasarnya ialah didik yang ditambah dengan imbuhan pen dan an jadi pendidikan. Selain itu ialah kata terbitan bersisipan, iaitu unsur imbuhan yang hadir di celahan kata dasar. Bentuk ini tidak lagi produktif dalam pembentukan kata terbitan, iaitu kata terbitan baru tidak lagi dibentuk dengan imbuhan sisipan. Contoh imbuhan dalam keruping dan juga imbuhan dalam telunjuk. Di samping itu, iaitu skema keempat, iaitu pemendekan kata, iaitu singkatan. Skema ini melibatkan penggunaan huruf ataupun kata-kata singkat untuk mewakili kata ataupun frasa yang lebih panjang. Pertama, singkatan daripada huruf pertama ataupun perkataan dalam rangkai kata. Contohnya, PM, iaitu singkatan bagi Perdana Menteri. JPA, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam. KPD, iaitu kepada. TD, iaitu tanda tangan. BIN, ialah B dan nota. Anak lelaki, iaitu A dan L. Kedua ialah akronim, sejenis kata yang dibentuk dengan menggabungkan huruf ataupun suku kata daripada satu kata dengan huruf ataupun suku kata yang lain atau yang lebih.
Contohnya, UMNO yaitu United Malay National Organization. IPU, Indeks Pencemaran Udara. Kebarung yang berasal dari kebaya kurung. Ketiga ialah cantasan, iaitu kata yang terhasil dengan cara mencantaskan bagian daripada kata-kata yang lain dan diberikan dengan makna yang baharu yang boleh berlaku sesuai dengan morfologi bahasa ataupun tidak. Asma Haji Omar 2008. Contohnya, permai dan suri, iaitu berasal dari permai suri. Puan, iaitu ampuan. Keempat pula ialah kata kacukan. Menurut Asma Haji Omar, pengacukan kata sudah lama ada dalam bahasa Melayu tetapi pada peringkat frasa sahaja. Contohnya, ribut taufan. Ribut ialah bahasa Melayu dan taufan ialah Arab. Jeraya iaitu jalan raya dengan bentuk ja yang mengalami perubahan bunyi. Kelima pula ialah penghilangan suku kata ha. Contohnya tadi yang kata asalnya ialah tahadi. Depan yang kata asalnya ialah hadapan. Keenam pula ialah penghasilan simbol. Contohnya K iaitu kilo untuk ribu. H2O iaitu 2 bahagian hidrogen dan 1 bahagian oksigen. cm iaitu sentimeter dan m ialah meter. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan sambung kepada skema tata cara yang kelima, iaitu pemindaian kata ataupun kata turunan. Okey, pemindaian kata ni, skema ni melibatkan penggunaan kata yang sudah ada dengan menambahkan imbuhan untuk membentuk kata baharu dengan makna yang berbeza. Dengan arti kata lain dia, pemindaian kata ni sebenarnya dia ialah sebuah kata yang menerima penyimbuhan, tak kisahlah penyimbuhan awalan ke, apitan ke, akhiran pada kata dasar untuk menghasilkan istilah yang baharu. Okey, daripada rajah ni kita dapat lihat perkataan ni sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu kata tunggal dan juga kata turunan. Kata turunan ni ialah kata yang menerima proses pengimbuhan. Okey, kita lihat konsep kata tunggal. Kata tunggal atau kata dasar adalah satu bentuk dasar atau tunggal. Ia tidak mengalami lagi proses morfologi, iaitu belum diberi imbuhan, dan terbahagi kepada tiga, iaitu unit bebas, kata tugas dan juga akronim. Manakala kata jadian atau kata turunan adalah merupakan kata yang telah mengalami proses morfologi, iaitu pengimbuhan, tidak kira sama ada imbuhan awalan, akhiran, apitan atau sisipan. Imbuhan ni ialah satu morfem terikat yang melekat pada kata dasar untuk membentuk kata yang lebih besar. Ataupun dalam maksudnya lain, kata turunan ni atau kata jadian ni sama juga dengan kata terbitan yang diterangkan oleh Ying tadi. Okey, sama macam yang cakap tadi, jenis imbuhan juga terbahagi kepada 4, iaitu kata imbuhan awalan, kata imbuhan akhiran, kata imbuhan apitan dan juga kata imbuhan sisipan. Ini adalah beberapa contoh untuk kata imbuhan awalan. Contohnya untuk kata nama, ada pengekut iaitu penga menjadi satu imbuhan awalan lah, imbuhan awalan pinjaman daripada bahasa asing. Untuk kata kerja pula kita ada bersantai, dia menerima kata imbuhan ber, dan juga kata adjektif ialah ter, iaitu menjadi tertinggi. Untuk kata imbuhan akhiran pula terbahagi kepada dua sahaja, iaitu kata nama dan juga kata kerja. Contoh kata imbuhan akhiran untuk kata nama ialah makanan yang menerima imbuhan akhiran an, dan juga kata kerja yang menerima imbuhan kan, iaitu untuk merdekakan. Okey, untuk kata imbuhan apitan dan juga sisipan, terbagi pada tiga juga. Untuk kata nama, bagi apitan, kita ada imbuhan pel dan juga an. Apabila pel ditambah dengan ajar dan ditambah dengan an akan jadi satu istilah baharu, iaitu pelajaran. Pelajaran ni dia berbeza lah istilah dia daripada ajar. Ajar tu hanyalah macam satu perbuatan mengajar. Tapi pelajaran ni dia lebih kepada satu, kita boleh gunakan untuk mata pelajaran lah, iaitu satu subjek. Okey, bagi kata kerja pula ada imbuhan apitan di dengan kan, iaitu ditentukan, dan juga kata adjektif pula ke dengan an seperti kemelayuan dan juga kejantanan dan juga keanak-anakan. Okey, untuk kata imbuhan sisipan ataupun kata imbuhan yang termasuk dekat tengah-tengah kata dasar, contohnya ada kata imbuhan sisipan el, iaitu telapak, kelengking,
Kata imbuhan ER iaitu ataupun iaitu seruling, dan juga kata imbuhan EM ataupun jemari. Okey, untuk kata kerja imbuhan sisipan pula, contohnya ada sinambung. Sinambung ni kata dasar dia ialah sambung, tapi bila kita jadikan dia, kita tambah kata imbuhan sisipan IN ni ataupun in, akan jadi sebuah istilah baharu, dan istilah ni adalah merupakan salah satu golongan kata dia, kata kerja. Okey, untuk kata adjektif pula, ada kata imbuhan sisipan dan juga Okey, contoh dia kita dapat lihat di sinilah: selerak, gerigi dan juga gemuruh. Okey, seterusnya skema yang keenam ialah perubahan makna kata ataupun kata lainnya ialah metafora. Okey, skema ini melibatkan penggunaan kata yang sudah ada dengan makna yang berbeza untuk membentuk istilah baharu. Okey, yang kalau dapat kita fahamlah daripada sini, metafora ni sebenarnya perkataan ni dia dah ada dah, tapi bila kita gabung dua perkataan tu yang berlainan ataupun beza makna, dia akan bentuk satu istilah yang baharu. Okay, metafora kalau mengikut tokoh, contohnya Muhammad Khairul Qasim, beliau menyatakan metafora ini dijelaskan sebagai pemakaian kata-kata yang menyatakan erti yang berbeza daripada maksudnya sebenarnya, iaitu metafora ini juga boleh dikenali sebagai kiasan lah. Okey, manakala untuk Kamus Dewan pula, Kamus Dewan mendefinisikan metafora sebagai penggunaan kata-kata yang menyatakan sesuatu makna atau maksud yang lain daripada makna sebenar perkataan berkenaan. Okey, contohnya secara amnya, metafora ni dihuraikan sebagai kiasan ataupun perbandingan yang mempunyai dua kata yang konkret dan juga abstrak. Okey, kata yang konkret ni ialah kata yang kita dapat lihat lah, dan kata yang abstrak pula ialah kata yang kita dapat lihat. Okey, metafora lazimnya digunakan dalam karya sastra kerana metafora ni juga adalah merupakan salah satu gaya bahasa dalam sastra. Okey, misalnya kita dapat lihat terdapat dua contoh yang dapat diberikan untuk metafora, iaitu lautan api dan juga hutan pencarian. Okey, mari kita lihat kenapa lautan ilmu dan pulau impian, antaranya ialah lautan ilmu dan pulau impian. Okey, untuk lautan ilmu, okey, kita tahu lautan ni maksud dia ialah laut yang besar. Ilmu pula ialah pengetahuan dan perkara mengenai dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain. Okey, kedua-dua perkataan ini dia memberi makna yang berbeza, tapi apabila digabungkan, lautan ilmu ni dia menghasilkan satu istilah yang baharu. Sebab lautan ilmu ni dia menjelaskan ilmu tu sebenarnya sangat luas dan tak ada penghujungnya. Jadi kat sini kita dapat lihat lautan dengan ilmu ni dijadikan metafora sebab kedua-dua ini menggambarkan sesuatu yang sangat luas dan tiada penghujungnya. Jadi kat sini terhasillah satu metafora, iaitu lautan ilmu. Okey, untuk pulau impian pula, pulau ni kita tahu dia sebagai tanah atau daratan yang dikelilingi oleh air, manakala impian pula ialah angan-angan atau apa yang kita impikan. Okey, kedua perkataan ni daripada segi makna dia berbeza lah, tapi daripada segi konteks dia mempunyai persamaan. Kenapa pulau dengan impian ni dikatakan mempunyai persamaan? Sebab pulau ni kita tahu nak datang sampai pulau tu sangat jauh lah, kena naik bot semua tu, dan juga impian. Impian pun kalau kita nak gapai satu impian tu, kita kena perlukan usaha lah untuk dapat impian tu. Jadi kita dapat kata pulau dengan impian ni konteksnya sama, sebab kedua-duanya untuk kita pergi ke sana tu kena ada usaha dan juga kena ada kudrat lah. Jadi kat situ terciptalah satu metafora, iaitu pulau impian. Jadi secara amnya kita dapat lihat metafora ni sebenarnya dia bukanlah dua perkataan yang kita boleh gabung ikut suka lah, macam kata majmuk yang diterangkan oleh Zahari tadi, boleh gabung bola dengan sepak. Tapi kalau untuk metafora kita kena ada perkaitan atau persamaan bagi kedua-dua perkataan itu, macam kita tengok tadi, lautan ilmu dan juga pulau impian. Okay, itulah yang membezakan metafora dan juga kata majmuk. Okey, bagi kesimpulan, intihannya jelaslah bahawa peristilahan adalah merupakan suatu usaha yang berupaya membentuk perkataan yang mengungkapkan konsep, idea, proses dan nama bagi sesuatu yang belum wujud dalam bahasa Melayu. DBP atau Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan signifikan dalam mengumpul, membentuk dan memperbanyak istilah bahasa Melayu dalam pelbagai bidang ilmu selain menerbitkan istilah bahasa Melayu. Justru bahasa Melayu yang menjadi kebanggaan kita ini mampu berfungsi untuk menjadi bahasa ilmu. Jadi kita dapat lihat sinilah melalui skema tata cara pembentukan istilah ni, dia dapat membantu bahasa Melayu untuk menjadi bahasa ilmu lah. Sebab bahasa Melayu ni adalah bahasa kebahasaan kita.
Okay, ini adalah merupakan beberapa rujukan yang kami lakukan untuk menghasilkan pembentangan ini. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.